Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua di mana jua anda berada. Dan anda kini sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 14 Jun 2023 bersama saya Aziz Zainal Alam. Dan untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Tular di media sosial satu dokumen palsu mengenai perolehan dan kewangan dari Pejabat Pendidikan Daerah Saratog. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak terpedaya dan berhati-hati dengan dokumen palsu yang menggunakan nama, logo dan tanda tangan Ketua Jabatan Pejabat Pendidikan Daerah Saratog. Sumbangan itu Pejabat Pendidikan Daerah Saratog dengan ini menafikan sepenuhnya telah mengeluarkan beberapa dokumen perolehan dan kewangan seperti yang disertakan dan disahkan bahawa semua dokumen tersebut adalah palsu. Menurut hantaran yang dibuat di Facebook pejabat berkenaan, laporan polis tentang perkara tersebut juga sudah dilakukan. Dan untuk sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai boleh menghubungi Pejabat Daerah Saratog di talian 083 436 109. Dan apabila menyebut sahaja buah kurma, pasti akan terbayang bulan Ramadan. Buah kurma juga sinonim dengan salah satu hidangan wajib bagi umat Islam ketika bersahur dan berbuka puasa. Buah kurma sebenarnya boleh ditemui sepanjang tahun. Bahkan ia dijadikan makanan harian di setengah negara, terutamanya di Timur Tengah. Namun, baru-baru ini timbul dakwaan yang mengatakan pesakit darah tinggi dan kencing manis tidak boleh memakan buah kurma. Bagaimanapun, pakar perubatan telah mengesahkan dakwaan berkenaan kurang tepat kerana buah kurma mengandungi pelbagai khasiat. Namun, jumlahnya perlu dihadkan kerana buah itu memiliki kandungan pemanis semula jadi yang tinggi. Buah kurma jika diambil dalam kadar sederhana, bukan sahaja selamat, bahkan bermanfaat untuk pesakit darah tinggi atau kencing manis. Dan baru-baru ini juga tular di media sosial yang mendakwa beberapa ubat di sebuah hospital tempatan sudah dihentikan subsidi dan pesakit kini dikenakan caj harga penuh. Menerusi laman sesawang mycheck.my, satu tangkap layar capan di Twitter diterima yang menyatakan subsidi ubat non-formulary subsidized NFS Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM ditamatkan subsidi bermula 1 Jun 2023. Dan tindakan itu dikatakan memberi kesan kepada pesakit kerana harga ubat yang mencecah ratusan ringgit. Namun setakat ini belum terdapat sebarang maklum balas dari pihak HCTM berhubung pemberhentian subsidi ubat NFS berkenaan. Bagaimanapun, untuk makluman orang ramai, polisi ubat HCTM adalah berlainan dari polisi farmasi KKM di mana caj dan harga ubat HCTM ditetapkan mengikut lembaga pengurusan universiti. Baik, laman sosial Facebook rasmi milik Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu telah digodam kira-kira pukul 4 petang semalam serta tidak boleh diakses oleh kesemua pentadbir akaun. Pejabat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam satu kenyataan mengesahkan perkara itu dan memaklumkan bahawa usaha mendapatkan balik akses akaun Facebook dengan nama Mohamad Sabu sedang dilaksanakan. Dan menurut kenyataan itu, sebarang status atau kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook Mohamad Sabu selepas waktu ia digodam adalah bukan daripada Datuk Seri Mohamad atau pentadbir yang sah. Semakan di laman Facebook Mohamad Sabu yang mempunyai 340,000 pengikut itu mendapati hantaran terakhir di laman sosial itu adalah berkenaan lawatan kerja beliau di Kelantan yang dimuat naik kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, polis IPD Kuching berjaya menahan seorang suspek yang disyaki terlibat dalam kejadian kes pecah rumah di kawasan perumahan di Jalan Stampin Tengah 10 Jun lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asmon Bachah berkata tangkapan tersebut merupakan hasil maklumat rusikan pasukan khas Task Force CAT IPD Kuching. Pada hari kejadian difahamkan 3 suspek lelaki bertopeng memecah masuk ke sebuah rumah dan mencuri pelbagai barang
barang makanan dari rumah tersebut. Asmon dalam satu kenyataan menjelaskan suspek warga negara tempatan itu memiliki 4 rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah serta positif dadah jenis metamfetamin saringan urin. Dan katanya lagi pihak polis dalam usaha memburu 2 lagi rakan suspek yang masih bebas. Dan setakat tangkapan dibuat, polis berjaya merampas 9 barang yang digunakan sebagai alat untuk pecah rumah serta 1 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Dan adakah anda seringkali atau pernah menerima panggilan mencurigakan daripada pihak yang tidak dikenali? Jangan panik dan ikuti tips berikut sebagai langkah berjaga-jaga. Antara langkah terbaik adalah dengan tidak melayan panggilan telefon dari nombor atau pihak yang tidak dikenali, serta jangan takut atau cemas jika anda dihubungi dan dimaklumkan bahawa anda terlibat dengan jenayah. Ketahui juga antara modus operandi yang sering digunakan oleh pihak skamer adalah dengan menyamar sebagai anggota penguatkuasa, institusi perkhidmatan atau syarikat kewangan. Dan sekiranya anda menerima panggilan seperti ini, langkah seterusnya adalah dengan memberitahu kenalan tentang panggilan telefon yang diterima. Selain itu, jangan mudah terpedaya dengan ugutan akta rahsia rasmi yang sering digunakan skamer. Antara langkah penting yang lain adalah tidak mendedahkan maklumat perbankan atau kewangan anda kepada mana-mana individu. Dan masih lagi berkaitan dengan amaran skam. Adakah anda juga pernah mendapat panggilan telefon kononnya dari pegawai lembaga hasil dalam negeri dan mendakwa anda mempunyai tunggakan cukai yang perlu diselesaikan? Lebih hebat lagi apabila panggilan-panggilan skam kini turut lengkap menggunakan operator dan mempunyai maklumat peribadi orang yang dihubunginya. Baik, jangan mudah percaya kerana pihak LHDN tidak akan membuat panggilan telefon bimbit menyambungkan panggilan anda ke agensi lain dan tidak akan memberikan nombor akaun atau meminta nombor akaun bagi tujuan bayaran balik. Lakukan semakan di saluran rasmi LHDN untuk mendapatkan informasi yang sahih berkaitan tunggakan cukai anda. Dan awas jangan mudah terpedaya. Memang seronok kalau ditawarkan pekerjaan asas yang mudah berserta gaji yang banyak. Tetapi anda perlu lebih berhati-hati kerana pekerjaan yang kelihatan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan biasanya bukan pekerjaan sebenar. Ayuh kita saksikan video pendek ini. Depan tu. Ini Alif. Dah dekat 8 bulan tak ada kerja. Biasalah, masa pandemik, ramai yang hilang punca pendapatan mereka. Aduh, kopi pula tak ada. Siapa nak mesej ni? Kerja dari rumah, gaji 500 sehari. Ya betul. Oh, okey. Ni dia JDT ni minta. 500 saya nak kena book position ni. Aku dah ada 500 ni. Gaji sehari 500. Sehari nak pulang modal lah. Tak payah. Ada traffic jam. Boleh jimat lagi. Boleh lah. Okay, Sam. Tangkar ni. Settle lah. Girlfriend lama dah lari. Girlfriend baru nanti. Dapat kerja baru. Tak ada mesej pun. Hello, cik. Satu tik ni. Hello. Hello. Aduh. Kena scam aku ni. Awas, Alif. Awak ada sahkan tak dengan sumber yang boleh dipercayai dengan melayari laman sesawang atau media sosial rasmi pihak terlibat? Alamak. Tak ada pula saya cek. Saya tengah-tengah desak waktu tu. Aduh. Ini memang silap saya. Saya faham. Alif, ramai juga dah terkena. Keadaan memang tengah susah sekarang. Awak kena hubungi hotline bank anda atau rujuk Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997 dan laporkan kepada pihak polis.
Dan seterusnya, sentiasa berwaspada dan lindungi diri anda daripada penipuan penghantaran bungkusan. Pastikan pesanan yang diterima adalah sah daripada penghantar sebelum berkongsi maklumat atau membuat pembayaran. Mari kita saksikan video ini pula. Allah, lambat dah, lambat. Tak nak lambat. Siapa pula mesej hitam aku nak cepat-cepat ni? Hah? Cik Enji? Salah alamat? Dah kenapalah pula? Ya Allah, dah aku dah lah nak pakai baju ni minggu depan. Ya Allah, aku tak beli dah kat Salini. Alamat dah bahagi, nak kena bahagi lagi. Sibuk nak pakai minggu depan. Submit sekarang. Cik, betul. A few moments later. Ya Allah, kuatnya menyesal pula aku buat kat sini. Hah? Unauthorized transaction? RM500? RM500? Bila masa aku buat benda ni semua? Ya Allah, ni aku kena scam ni. Ya Allah. Hello? Hello, Anak Syahsi. Saya kena scam. Transaction. Saya tak buat apa-apa. Saya tak tekan apa-apa link. Saya tak buat apa pun. Tiba-tiba duit saya hilang. Macam tu je. Dalam diam-diam. Macam tu lah kita kena scam. Sebelum kita nak panik, nak isi maklumat, nak tekan link, nak bagi pautan apa ni semua, semaklah dulu. Betul ke tak? Boleh cek laman web rasmi ataupun telefon je syarikat penghantaran tu. Dalam kita cakap, dapat mesej yang sama. Tunggu kejap. Aku nak cek juga dengan syarikat JNJ ni. Hello. Saya dapat mesej ni. Saya nak tanya. Ni scam ke betul ni? Baik akaun bank anda, tanggungjawab anda. Sindiket penipuan kini semakin berani mencari mangsa kedai akaun yang bertujuan menyewa mana-mana akaun milik individu untuk kegiatan jenayah mereka. Dan berikut pula merupakan video mengenai teknik-teknik yang digunakan skamer untuk mencari mangsa kedai akaun bagi tujuan aktiviti jenayah. Ayo kita saksikan. Kebiasaannya individu kesempitan wang atau golongan muda yang terdesak untuk mendapat wang dengan cara mudah akan terpedaya dan terperangkap menjadi kedai akaun tanpa menyedari akaun mereka terbabit dengan aktiviti penipuan kewangan. Ingat sentiasa berwaspada dan jangan jadi mangsa. Baik, pastikan sahih. Berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Mak ayah saya dulu ialah penjawat awam dan mak saya dulu pernah berkhidmat di Kementerian Penerangan. Jadi memang kalau waktu ataupun bila tiba Hari Kebangsaan, memang suasana sama ada dekat rumah ataupun kami pun ada dibawa lah ke Dataran Merdeka ataupun ke majlis-majlis seperti itu. Ada sambutan Hari Kebangsaan saya rasa di Dataran Merdeka. Dan saya ingat kami di bangunan Sultan Abdul Samad, ya, dan tiba-tiba datang ada seorang ni. Itu yang saya ingat waktu tu mak saya kenalkan saya kepada dia, dan orang tu ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa umur saya 8 ke 9 tahun. Itu antara yang memori yang paling meninggalkan kesan. Tapi memang kalau nak katakan suasana, ialah kalau masa kita kecil kita belum faham erti sebenar Hari Merdeka, ya, sambutan Hari Kebangsaan. Dia bila dah besar tu baru kita mula appreciate lah, mula faham makna, ya.
harapan saya tahun ini untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ialah kita dapat mengingatkan diri kita sendiri tentang erti dan makna satu, Hari Kebangsaan ataupun sambutan Hari Merdeka itu, apakah ertinya merdeka. Kedua, apakah maksud kita membentuk persekutuan dalam yang kita sebut sebagai Malaysia. Apa nama itu asal, apa niat asal tu? Kenapa kita membentuk Malaysia? Saya harap bukan hanya kita menoleh ke belakang untuk melihat apa yang pernah berlaku, pencapaian kita sepanjang 6 dekad ini, tapi apa yang boleh kita rangka untuk 6 dekad ke depan? Apa yang boleh kita kerja bersama-sama untuk bukan hanya membangunkan negara tapi membangunkan rakyat itu sendiri, menyelesaikan masalah kita, sama ada itu adalah masalah yang kecil ke besar ke, tapi kita selesaikan bersama. Jadi saya rasa kita lebih kuat bila kita bersama sebagai Malaysia. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Hari ini kita warga yang merdeka, yang mengerti. Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih. Baik, kita teruskan dengan segmen Semasa. Pelbagai peranti perubatan tidak berdaftar dari China bernilai RM300,000 dirampas dalam serbuan di sebuah premis tidak berlesen di Batu Pahat, Johor. Serbuan itu dilakukan pihak berkuasa peranti perubatan MDA pada Selasa menerusi hasil rusikan selama 6 bulan dan aduan orang ramai. Ketua Unit Rusikan dan Operasi MDA, Derry Akmal Abdul Rahman berkata, pemilik premis itu lelaki tempatan berusia 40-an bersama 5 pekerja memberi kerjasama penuh ketika serbuan dilakukan. Antara peranti yang telah dirampas ialah pregnancy test kit, blood lancet, medical face mask, first aid kit dan juga Vaseline gauze. Kita sebenarnya telah melakukan risikan selama 6 bulan. Sepanjang daripada risikan itu, kita mendapati bahawa syarikat ini telah menjual peranti-peranti yang tidak berdaftar ini di farmasi dan juga klinik. Kajian baharu akan dibuat tahun ini untuk menyemak semula keperluan sebenar negara bagi pelbagai kategori sumber manusia melibatkan sektor kesihatan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata kajian itu selaras keputusan Perdana Menteri yang mahu tajaan biasiswa JPA diteruskan dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi. Beliau berkata kajian mengambil kira impak polisi baru yang diperkenalkan selepas tahun 2016 serta keperluan kesihatan rakyat. Dan selain itu, tambah beliau, pelaksanaannya membolehkan taburan dan keperluan anggota kesihatan di seluruh negara dapat dipetakan dan diunjur dengan jelas. Katanya lagi, ia juga akan menjadi bukti asas bagi perancangan strategi kertas putih kesihatan sekaligus memastikan penduduk mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan kerajaan bersetuju menaikkan kadar allowance sara hidup ESH pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi peringkat persediaan hingga ijazah lanjutan di dalam dan luar negara, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar berkata kenaikan allowance itu melibatkan kenaikan 15% kadar ESH bagi pelajar tajaan JPA di luar negara kecuali pelajar ijazah pertama di United Kingdom yang telah dinaikkan pada 7 November tahun lalu. Dan selain itu, ia melibatkan kenaikan RM100 kadar ESH sebulan bagi pelajar tajaan JPA di dalam negara mengikut peringkat pengajian. Ujar beliau, kenaikan kadar ESH tersebut melibatkan pertambahan implikasi kewangan dengan anggaran sebanyak RM52.03 juta bagi tempoh 6 bulan mulai Julai 2023 yang akan memanfaatkan 43,595 orang pelajar.
Peratusan syarikat Bumiputra Muslim yang mempunyai kesedaran untuk memohon pensijilan halal JAKIM semakin meningkat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar berkata ia didorong faktor jumlah syarikat bukan Islam yang mendapat sijil halal lebih tinggi berbanding syarikat Bumiputra Muslim, terutama dalam industri makanan. Walau bagaimanapun, statistik JAKIM bahagian halal menunjukkan permohonan persijilan halal di kalangan usahawan Bumiputra khususnya Melayu Islam ini meningkat. Sekarang ni setakat bulan Jun saja kita dah hampir 1,000 permohonan persijilan halal daripada usahawan usahawan Bumiputra. Jadi yang ini saya ingat peranan yang dimainkan oleh JAKIM untuk menggalakkan pemain-pemain industri di kalangan usahawan di kalangan Bumiputra untuk memohon persijilan halal tadi. So jadi kita nampak trend itu dah makin meningkat. Sebanyak 100 projek perumahan swasta dalam kategori sakit di seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan bertindak projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT hingga 30 April lalu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata kesemua projek berkenaan termasuk 9 projek prima telah menerima sijil penyiapan dan pematuhan CCC. Di bawah Prima ada 17 buah projek sakit. Tapi kita berasa amat bersyukur setakat hari ini 9 projek telah berjaya kita selamatkan dan serahkan kunci. Yang bakinya menjelang akhir tahun depan ataupun suku keempat 2024 siap semua. Tidak ada lagi mana-mana projek sakit di bawah Prima. Kewujudan troli beli belah pintar atau EasyCard meletakkan Malaysia sebagai peneraju yang inovatif dalam sektor peruncitan. Ia sekaligus memajukan lanskap industri runcit dalam negara dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang berkata menerusi EasyCard, pembeli dapat merasai pengalaman baru membeli belah di pasar raya dengan skrin pada troli yang memaparkan maklumat produk, promosi jualan dalam kedai dan pilihan membuat pembayaran terus. Beliau berkata kemudahan EasyCard tersebut sejajar dengan pelan hala 7 kementerian tersebut iaitu dengan kemajuan nanotech, SDG serta kecerdasan buatan. Tambah beliau perkara tersebut adalah satu perkembangan yang baik dan berharap agar lebih banyak industri mengguna pakai teknologi seperti itu di masa depan. EasyCard merupakan teknologi yang dibangunkan Nano Malaysia Berhad dengan kerjasama Retailetics iaitu sebuah syarikat penyedia penyelesaian automasi runcit berdasarkan AI. Dan dengan itu pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan notifikasi. Apa arti kemerdekaan kalau rakyat tidak dibebaskan? Saya selalu bicara tentang surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, dan di situ disebut bagaimana falah tahamal aqabah, bagaimana boleh angkat darjat ketinggian kita ini dari sudut nilai itu. Jawabnya fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa bentuk penindasan kehakiman dan penawakan. Kita ada kuasa, saudara, kerajaan perpaduan kuat sekarang. Yang mengigau masih mengigau. Tetapi kerajaan alhamdulillah masih kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melaksanakan program yang kita janjikan kepada rakyat. Fakku raqabah. Bebaskan manusia dari apa juga cengkaman, menghina mereka, menghamba abdikan mereka. Dan ini tanggungjawab kita terbesar.
Dan kita kembali dalam Pastikan Sahih. Baik, kita akhiri dengan segmen notifikasi. Baik, Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang memberi nasihat dan teguran paling berkesan agar menjadikan kita sentiasa memikirkan tentang kebaikan. Tanpa Al-Quran, kita mungkin tidak mendapat panduan untuk menjadi lebih baik dan contoh telatan kepada orang lain. Ikuti kupasan Al-Quran, baca, faham dan amal dalam Fikrah Rabu malam ini jam 6 petang hanya di TV1. Ayuh kita saksikan dan juga dengarkan seni warisan simfoni Irama Ghazal harinya pada Sabtu ini 17 Jun 2023 jam 9 malam. Lokasinya adalah di Auditorium Perdana Angkasa Puri Kota Media dan kita juga ada artis undangan iaitu Noraniza Idris, Ramlah Ram, Ayai Ilusi, Nakyu, Fauziah Gambus, AB Wahid, Hazra Dolah dan juga Erin CTJ. Jangan lupa untuk datang beramai-ramai dan masuk juga adalah percuma. Dan jangan lupa untuk saksikan siaran langsung program Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan 1444 Hijrah pada 11 Jun 2023 hingga 16 Jun Ahad hingga Jumaat yang akan bersiaran langsung dari Pusat Convention PICCA at Butterworth Arena, Pulau Pinang dan masa siaran pada 8.45 malam hingga 11 malam melalui saluran TV1. Baik, jom ikuti TikTok Live bersama dengan My Health KKM pada 14 Jun 2023 iaitu pada hari Rabu jam 3 petang hingga 4 petang. Dan topik yang akan dibincangkan adalah berkaitan derma darah, derma plasma, derma berterusan demi kehidupan bersama-sama panel pertama Dr. Nur Asrina Ishak, pakar perubatan transfusi, Ketua Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara dan juga panel kedua Dr. Noshifa Abdullah iaitu Pegawai Perubatan Pusat Darah Negara. Dan berbagai manfaat yang anda boleh dapat melalui pendermaan darah dan hari ini juga merupakan Hari Penderma Darah Sedunia. Jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda kerana dengan tindakan anda itu anda boleh menyelamatkan sekurang-kurangnya 3 nyawa sehari. Dan sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih. Assalamualaikum dan jumpa lagi esok.